Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afibil Khairuddin, nombor matrik 054720. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan subjek penghayatan etika dan peradaban. Tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami ialah hak rakyat bebas bersuara. Jadi saya akan buat sedikit pendahuluan berkenaan tajuk ini sebelum kita mulakan. Kebebasan bersuara bermaksud suara tanpa batasan. Ia digunakan sebagai maksud bukan sahaja kebebasan bersuara secara percakapan verbal, tetapi juga sebagai tindakan mencari, menerima dan menyebarkan maklumat atau idea dengan tidak mengira medium yang digunakan. Dalam realiti, hak kebebasan bersuara tidak bersifat mutlak di mana-mana negara dan hak ini lazimnya dihadkan, misalnya dalam konteks kebencian. Ia disebabkan menggunakan kebebasan bersuara selalunya dalam konteks amalan yang saling bertentangan dengannya. Seperti pengetahuan umum, kebebasan bersuara merupakan satu daripada 9 perkara yang dinyatakan di dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan, iaitu kebebasan asasi. Pasal 1(a) perkara 10 menyatakan tiap-tiap warga negara adalah berhak bebas bercakap dan menyuarakan pandangan mereka. Hak kebebasan bersuara amatlah penting, terutamanya dalam menyuarakan pendapat sama ada sokongan atau bangkangan mereka terhadap perjalanan politik di dalam negara. Walau bagaimanapun, hak kebebasan bersuara yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan bukanlah hak kebebasan yang mutlak. Jadi, kita akan menyelidik lebih dalam lagi. Jadi, saya akan teruskan kepada pembentang yang kedua untuk memberi lebih pencerahan kepada tajuk yang diberikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Mustafa bin Ismail, nombor matrik 054397. Hari ini kita akan bincangkan tentang diskriminasi kaum. Okay, dalam video ini kita akan bincangkan definisi diskriminasi kaum, punca berlakunya diskriminasi kaum, kesan terhadap diskriminasi kaum, dan langkah untuk mencegah diskriminasi kaum. Sebelum itu kita pergi pada apa itu diskriminasi. Diskriminasi bermaksud pelayanan yang tidak adil terhadap sesuatu dan terhadap individu tertentu. Kaum pula bermaksud satu golongan orang yang sebagai daripada satu bangsa yang besar. Diskriminasi kaum pula boleh ditarik sebagai pelayanan yang tidak adil terhadap kaum yang lain. Punca berlakunya diskriminasi kaum adalah punca bila banyak kulit dan bentuk fizikal, agama dan kepercayaan, dan kelainan bangsa dan budaya. Kita tidak boleh menafikan bahawa setiap bangsa mempunyai warna kulit yang berbeza. Namun begitu, terdapat segelintir bangsa yang menganggap diri mereka lebih mulia disebabkan oleh warna kulit. Sebagai contoh, yang berlaku di Amerika, orang Inggeris yang berkulit putih memandang rendah terhadap orang golongan yang berkulit gelap. Hal ini kerana mereka merasakan mereka lebih mulia daripada mereka, sedangkan perkara itu tidak bermakna apa-apa sekalipun. Setiap kaum mempunyai agama dan kepercayaan masing-masing. Namun begitu, terdapat segelintir manusia yang terlalu taksub terhadap agama dan kepercayaan mereka itu. Hasil daripada ketaksuban mereka itu, maka mereka akan menganggap bahawa agama mereka agama yang benar dan agama yang lain bukan agama yang salah. Apabila perkara ini berlaku, maka mereka yang terlalu taksub dengan agama mereka itu akan memandang remeh terhadap agama-agama yang lain. Kesan diskriminasi kaum. Kesan diskriminasi kaum dapat dibagikan kepada 3 bahagian, iaitu terhadap individu, masyarakat dan negara. Kesan kepada individu, ia boleh menegakkan sesuatu hubungan. Sebagai contoh, Siti dan Siti merupakan kawan baik. Akan tetapi Siti dan Siti berasal daripada golongan daripada bangsa yang berbeza. Pada satu hari
bangsa-bangsa itu. Dan ini akan menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam diri si B kerana si A itu kawan baiknya telah mengatakan perkata-kata buruk terhadap bangsanya dan secara tidak langsung akan merenggankan hubungan persahabatan. Kesan terhadap masyarakat. Apabila diskriminasi kaum ini berlaku, maka masyarakat akan berpecah belah. Apabila sesuatu kaum mendiskriminasi satu kaum yang lain, maka akan timbul rasa ketidakpuas hati dalam diri seseorang individu, dan ini akan menyebabkan keharmonian masyarakat akan hilang. Hal ini kerana dalam satu masa tersebut ada unsur ketidakpuasan yang dalam diri masing-masing, ada unsur benci membenci atas sama lain, ada unsur dengki membenci atas sama lain, dan ini akan menyebabkan keharmonian masyarakat akan hilang. Kesan kepada negara ini boleh menyebabkan perpecahan kaum. Hal ini kerana adanya perasaan ketidakpuas hati dalam sesebuah kaum. Apabila perpecahan kaum ini berlaku, ini akan menyebabkan perpaduan antara kaum akan tergugat. Apabila perpaduan kaum tergugat, maka keselamatan dan keharmonian negara juga akan tergugat. Jika perkara ini tidak dibendung, maka berkemungkinan besar peristiwa tiga belahnya boleh berlaku semula, dan perkara ini amatlah kita elakkan kerana ini menyebabkan berlaku pertumpahan darah dan berlakunya kematian yang tidak membawa sebarang faedah. Langkah untuk mencegah diskriminasi kaum. Langkah-langkah untuk mencegah diskriminasi kaum ialah saling menghormati antara satu sama lain, jangan meremeh atau rendah kepada kaum lain, dan jangan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan sensitiviti kaum. Apabila kita saling menghormati antara satu sama lain, maka kita juga elakkan daripada perkara negatif berlaku seperti tidak puas hati, hilang mengenai dan sebagainya. Janganlah kita memandang rendah kepada kaum yang lain, kerana setiap kaum mempunyai kelebihan dan kelebihan masing-masing, dan perbezaan inilah yang menyebabkan sesuatu kaum itu unik. Dan saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Fatira binti Zahari, 054980. Baiklah, saya akan menyambung presentation ini pada topik yang seterusnya, iaitu kebebasan menegur pemimpin. Baiklah, kebebasan dalam menegur pemimpin juga boleh disebut sebagai kebebasan bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka terhadap pemimpin-pemimpin yang memegang sesuatu jawatan. Baiklah, sebagaimana yang kita ketahui, kerajaan di Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi di mana rakyat diberi hak dan kuasa dalam memilih pemimpin untuk menguasai pentadbiran negara. Selain itu, rakyat juga diberi hak untuk menukar pemimpin jika pemimpin itu sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin. Baiklah, penukaran untuk melakukan penukaran pemimpin ini, ianya boleh dibuat sama ada semasa dalam pilihan raya umum ataupun dalam keadaan di mana pemimpin itu didapati sudah tidak lagi sesuai menjadi seorang pemimpin. Dalam negara demokratik ini, suara rakyat sangat penting bagi pemimpin untuk mengetahui kehendak mereka serta membantu dalam kepimpinan mereka. Oleh itu, kebebasan bersuara menjadi satu daripada hak utama dalam demokrasi ini. Dan seterusnya adalah cara menegur pemimpin. Sebagaimana yang kita ketahui,
dalam menegur seseorang atau dalam menegur sesuatu ini, kita mestilah mempunyai adab. Begitu juga dalam menegur pemimpin ini. Dalam menegur seorang pemimpin, kita mestilah mempunyai adab dalam teguran itu. Dan teguran itu haruslah sesuai ataupun kena dengan masa atau situasi tertentu. Selain itu, kita juga perlu mengemukakan pendapat yang mana ianya boleh dipertimbangkan oleh pihak sana. Dalam kebebasan untuk menegur pemimpin ini, kita haruslah menggunakan saluran yang betul serta bersesuaian dengan keadaan di mana dalam keadaan di mana ianya dapat diterima baik tanpa menimbulkan isu-isu lain yang boleh mengeruhkan lagi keadaan ataupun tidak. Baiklah, kita mestilah beradab dalam menegur pemimpin ini dan janganlah kita menegur orang lain supaya beradab, tetapi pada hakikat yang sebenar kita sendiri tidak dikira sebagai orang yang beradab dalam menegur sesuatu itu. Baiklah, seterusnya adalah dalam sebuah artikel di mana Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Mahfuz Omar mengatakan bahawa kedua-dua pihak sama ada pemimpin maupun rakyat berhak untuk mengetengahkan atau menyuarakan pandangan masing-masing. Beliau juga mengatakan bahawa jika pemimpin mempunyai pendapat dan pandangan yang tersendiri, rakyat juga berhak untuk memberi pandangan berkaitan kelemahan yang ada pada pemimpin itu sendiri. Dan situasi ini boleh diumpamakan sebagai cermin yang mana rakyat dan pemimpin ini perlu menjadi cerminan antara satu sama lain. Baiklah, dalam konsep ini, nilai-nilai murni amatlah digalakkan seperti nilai saling bantu-membantu. Ini kerana supaya ianya dapat mengukuhkan lagi konsep ini. Selain nilai bantu-membantu, nilai-nilai lain juga perlu dipraktikkan seperti nilai hormat menghormati antara satu sama lain. Hal ini kerana kita sebagai rakyat, kita seharusnya menggunakan cara yang baik untuk menegur seorang pemimpin serta mematuhi adab-adab bagi menghormati pemimpin tersebut. Baiklah, yang terakhir adalah kesan dalam menyuarakan pendapat. Dalam kita melakukan kebebasan dalam menegur pemimpin ini maupun kebebasan bersuara, terdapat juga beberapa kesan dalam kita menyuarakan pendapat kita. Antara kesan-kesan yang terdapat ialah yang pertama adalah kesan sosial individu. Kesan sosial individu ini bermaksud terdapat kekangan dalam melontarkan pendapat yang bersifat derogatif kepada individu lain. Perkara ini boleh dilihat melalui sokongan kepada polisi yang mendiskriminasikan individu lain hanya kerana beberapa perbezaan, iaitu dari segi warna kulit, bangsa, agama, gender, orientasi seksual, ideologi politik dan sebagainya. Perkara ini seringkali menyebabkan intimidasi dan perpecahan dalam masyarakat kerana kecenderungan untuk mempertahankan hak keistimewaan seseorang individu dalam mengatasi pentingnya melayan setiap individu ini dengan adil dan sama rata. Kesan yang seterusnya adalah implikasi sosial rasmi. Implikasi sosial rasmi ini berada di peringkat yang membimbangkan di mana ia sudah berada di luar piawaian moral masyarakat. Pendapat yang sebegini adalah pendapat yang menjatuhkan definisi manusia pada sesetengah kaum yang tidak disenangi. Dan ianya melihat mereka ni sebagai subhuman. Perbezaan ketara antara piawaian yang diberikan terhadap wanita dan lelaki, di mana seringkali wanita ni diklasifikasikan sebagai second sex yang tidak produktif kepada perkembangan negara secara fizikal dan menolak untuk meletakkan wanita ni di kedudukan tertentu hanya kerana sebab-sebab biologi yang amat kerap terjadi. Dan yang terakhir adalah implikasi undang-undang. Implikasi undang-undang di mana pendapat dan ucapan yang dikemukakan akan mendatangkan kesan fizikal kepada individu dan masyarakat. Ucapan ini yang mengajak kepada perbuatan kekerasan, permusuhan secara terang-terangan dan mengakibatkan kecederaan fizikal kepada individu haruslah dihukum dan diberikan perhatian yang serius. Hal ini kerana ianya telah meragut
asasi manusia daripada mangsa itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan nikmatnya, kita dapat bersama-sama untuk menuntut ilmu. Dan dengan ilmu itu dapat mengangkat darjat dan martabat kita di sisi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berbahagia Dr. Abdullah bin Ibrahim, terima kasih kerana sudi melihat pembentangan melalui Maya, iaitu pembentangan secara video, screencast yang akan saya bentangkan sebentar nanti. Nama saya ialah Muhammad Nazhan bin Muhammad Nizam. Nombor metrik 054628. Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Syariah dengan kepujian daripada Kumpulan Syariah A2. Maka saya akan membentangkan subtopik daripada topik utama, iaitu topiknya utama ialah hak rakyat, iaitu hak kebebasan bersuara. Dan di bawah subtopik-topik itu, ya, terdapat 5 subtopik, dan saya membentangkan subtopik yang ketiga, iaitu menghormati Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Saya melihat bahawa institusi Yang di-Pertuan Agong ini begitu penting di Malaysia. Kerana dengan adanya Yang di-Pertuan Agong ini sebagai Ketua Negara yang menjadi tunjang lambang perpaduan kepada semua kaum, bangsa, ras, etnik di Malaysia ini, dapat menyatupadukan kita semua dan mengelakkan daripada segala perkara-perkara yang tidak kita ingini, perbalahan dan segalanya yang mungkin lebih teruk daripada itu. Maka apabila kita mengambil pendekatan menghormati Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara, itu wajib dilakukan oleh semua rakyat Malaysia demi menjamin kestabilan, perpaduan dan juga institusi negara yang dapat dicapai dalam keadaan aman dan harmoni. Kita lihat slide seterusnya. Pada pembentangan kali ini, saya akan menyentuh pengenalan berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong dan juga apa yang berkaitan. Yang kedua ialah konsep raja berperlembagaan. Yang ketiga berkaitan sedikit fakta berkaitan YDPA. Dan yang keempat ialah isu-isu semasa, iaitu etika dan adab berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai menghormati Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Pengenalan. Kita proses bina negara satu usaha yang berterusan dan tidak hanya terbatas kepada perjuangan. Ini kita sentuh daripada permulaan. Permulaan sebelum negara kita merdeka ataupun selepas merdeka. Kita cerita menyeluruh di pengenalan ini. Jadi bukan sahaja usaha kita, tetapi kita nak satu usaha berterusan, rakyat dan pemimpin bersama-sama. Maka itu membawa kepada sistem pemerintahan, iaitu hasrat itu dipenuhi dan rancangan pembangunan itu diatur untuk kehendak rakyat. Maka kehendak rakyat yang ramai ini untuk capai kesejahteraan hidup perlulah perlulah diketuai oleh pemimpin yang mengawal dan mengatur segala perancangan dan dasar-dasar yang diperlukan oleh negara dan rakyat itu. Jadi usaha ini demi pastikan segala rencana dapat dilahirkan, dapat diterbitkan, dapat dimanifestasikan, negara perlulah disokong dengan proses dan sistem pemerintahan yang saksama perundangannya, yang memperlihatkan kepada keadaan yang mempunyai suatu aspek keadilan dan juga kesaksamaan yang melibatkan kebajikan semua pihak. Jadi kita perlukan pemimpin untuk kita mencapai aspek itu. Sebagai rakyat, kita mempunyai hak kebebasan untuk bersuara. Yes, memang betul. Akan tetapi setiap kebebasan itu mempunyai batasannya yang tertentu. Seperti telah diperuntukkan di dalam Perlembagaan Malaysia. Kita nak buat, kita tak boleh buat sesuka hati. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Jadi kita kena ikut undang-undang dan peraturan itu supaya manusia dapat menjadikan ia sebagai panduan untuk melihat bahawa
dengan undang-undang dan peraturan ini dapat mengawal dan mengatur diri mereka. Ya, kita tengok sekarang ada undang-undang dan peraturan pun orang langgar, individu dan masyarakat langgar dan tidak mengikutinya. Itu mengerti bahawa kita ni kekurangan ilmu dan etika serta adab. Kita kena ada ilmu dulu, baru akan bawa kepada akhlak, etika dan adab yang terbaik serta menghayatinya. Tanggungjawab rakyat dalam pada bebas bersuara perlulah diletakkan penghormatan. Kita bebas bersuara pun mesti hormat yang di-Pertuan Agong. Tidak boleh sesuka hati menghina, tidak boleh sesuka hati mencaci dan sebagainya yang boleh membawa diri kita kepada sesuatu bidang yang kita tidak inginkan. Ya, iaitu permasalahan yang boleh membawa kebinasaan kepada diri kita, tindakan undang-undang dan sebagainya. Okay, jadi kita akan sentuh sedikit konsep raja berperlembagaan. Sistem beraja ini kalau ikutkan tradisi masyarakat Melayu dulu adalah satu sistem di mana raja berkuasa mutlak. Dan raja juga ketika itu walaupun berkuasa mutlak bertanggungjawab ke atas segala tatahan jajahan takluk dan segala kerajaan yang dipimpin di bawahnya. Dan juga apabila kita sebut begitu, maka baginda ataupun raja ketika itu berada pada kemuncak hierarki pemerintahan. Okey, raja kuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak ketika itu. Rakyat wajib taat perintah. Kalau tidak, rakyat akan dikenakan hukuman yang setimpal berkaitan terhadap penderhakaannya. Okey. Dan kita lihat bahawa British datang Malaysia, mereka humban, mereka buang, mereka mansuhkan sistem raja mutlak ini. Mereka ganti dengan sistem residen. Mereka gantikan dengan pesuruh jaya tinggi British yang akhirnya melenyapkan kuasa raja. Mereka sentuh segala-galanya. Tetapi lepas merdeka, kuasa raja secara mutlak tidak dikembalikan tetapi diubah suai mengikut amalan demokrasi, iaitu menjalankan kuasa perintah mengikut perlembagaan. Jadi maka kita sebut bahawa baginda Raja Yang Pertuan Agong terikat dengan kuasa-kuasa ini melalui perlembagaan. Dan baginda sebagai simbolik lambang perpaduan dan tonggak kekuasaan pemerintahan kerajaan di Malaysia. Yang Pertuan Agong peranan ketua negara, pegang jawatan selama 5 tahun, keutamaan diberi melebihi semua orang dalam persekutuan. Okey, maksudnya semua orang-orang persekutuan, baginda yang paling utama di atas, isteri yang di-Pertuan Agong sebagai Raja Pemaisuri Agong, tidak boleh didakwa memanah mahkamah kecuali mahkamah khas. Maksudnya di sini kecuali tak okey, sekiranya yang di-Pertuan Agong melakukan kesalahan ketika kerja rasminya, pihak pendakwaan boleh melakukan pendakwaan dengan mendakwa dan menamakan Kerajaan Persekutuan Malaysia sebagai defendant. Dipilih oleh Majlis Raja-Raja dalam kalangan 9 orang Raja Melayu ikut kedudukan terkanan berdasarkan tarikh baginda menaiki takhta. Okey, baginda menaungi tiga bahagian utama terpenting, institusi penting utama di Malaysia. Dengan 3 institusi ini maka terjaminlah kestabilan ekonomi dan politik di Malaysia. Yang pertama ialah perundangan, iaitu parlimen. Okey, yang kedua ialah eksekutif, kabinet yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga kehakiman iaitu institusi mahkamah. Okey, kita tengok isu-isu semasa dan etika, berkaitan etika dan adab. Okey, kita tengok rakyat sekarang kebanyakannya majoriti rakyat menghormati, bagus. Sangat bagus rakyat mempunyai ilmu, rakyat mempunyai etika dan adab. Tetapi ada segelintir rakyat yang masih kekurangan ilmu, masih kekurangan etika dan adab. Okay? Dan masih lagi menghina, mencaci di-Pertuan Agong dengan mengatakan, pernah saya terbaca di laman Twitter mengatakan Tan Sri mengatakan Raja Pemaisuri Agong sebagai perempuan tua, sihir dan sebagainya. Ini satu perkara yang tidak baik dan memang sangat biadab dan derhaka kepada institusi raja-raja dan Yang Pertuan Agong khususnya. Pada 5 Mac 2020, ini diambil daripada berita harian 5 Mac 2020 yang lalu, seorang penganggur didenda RM6,000 Malaysia oleh Mahkamah Seksyen selepas mengaku bersalah terhadap pertuduhan menghina Yang Pertuan Agong. Dia dalam laman sosial Facebook miliknya berhubung kemeluk politik baru-baru ini. Kemeluk politik faham bahawa Yang Pertuan Agong memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana baginda dengan hemat dan kebijaksanaan baginda merasakan bahawa Tan Sri Muhyiddin ahli Parlimen Pagu itu mempunyai sokongan ahli parlimen yang majoriti di dalam Dewan Rakyat. Okey.
Tetapi ada juga di kalangan ahli politik kita ataupun ahli parlimen yang buat kenyataan yang tidak berbaur hasutan, di mana mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak pilih Tun Dr. Mahathir, tidak pilih PH Pakatan Harapan kerana melihat Pakatan Harapan ramai orang bukan Melayu, tetapi di pihak Perikatan Nasional banyak Melayu. Ini satu anggapan dan kenyataan yang berbau hasutan dan sepatutnya dikenakan tindakan. Saya fikir benda ini memang ada di laman-laman sosial dan pernah disebutkan oleh seorang ahli parlimen. Okey, pertubuhan dikemukakan mengikut Seksyen 233-1-A14 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 233-1-3 Akta sama yang peruntukkan hukuman denda maksimal RM50,000 atau penjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya dah didenda. Selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Hukuman yang dijatuhkan perlu mengambil kira kepentingan awam dalam menegak orang lain daripada melakukan salah. Tak pasal-pasal dia kena membayar denda dan dikenakan tindakan. Sebab itulah rakyat Malaysia, kita sama-samalah hormati. Apa salahnya kita menghormati? Ya, Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara merupakan tonggak kepada lambang perpaduan negara. Jadi hormatilah Yang di-Pertuan Agong. Dengan adanya Yang di-Pertuan Agong ini, maka kita nak keamanan, kita nak perpaduan, kita nak kestabilan, kita nak orang bergaduh, kita tak nak orang membenci. Jadi kita perlu menghormati pemimpin dulu. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Itu juga disebut oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Karim. Sekian daripada saya, Muhammad Nazan Muhammad Nizam. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Abdullah kerana sudi melihat pembentangan video saya pada kali ini. InsyaAllah saya doakan Doktor panjang umur dan sama-sama dapat mengikuti segala ilmu-ilmu yang dapat diberikan oleh doktor. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ialah Hanan Nabihah binti Muhammad Safi'i. Nombor matrik 056602. Saya akan menerangkan topik memartabatkan guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik. Falsafah pendidikan kebangsaan merupakan dasar wujudan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dasar ini digunakan untuk merancang dan mengubah plan sistem pendidikan di Malaysia. Antara tenaga manusia yang digunakan adalah guru. Guru berperanan sebagai pelaksana dalam merealisasikan matlamat dan objektif FPK. Pelbagai cabaran perlu dihadapi oleh guru. Guru berperanan antara cabaran masalah disiplin pelajar menjadi satu cabaran kepada guru dalam membentuk modal insan dalam generasi kini. Antara contohnya adalah buli, dadah, mencuri, ponten sekolah, belajar biadab dengan guru, merokok dan sebagainya. Contoh isu semasa. Pada tahun ini, pada bulan Februari 2020, masyarakat kita dikejutkan mengenai isu ibu bapa mengaibkan ustazah di sebuah sekolah agama di Seremban. Perbuatan ini telah mencabar kredibiliti seorang pendidik. Tindakan seorang murid ibu menyuruh dan memaksa seorang ustazah merangkak di hadapan murid-muridnya. Dalam masa yang sama, perbuatan ini turut mencabar profesionalisme seorang guru. Berdasarkan apa yang saya baca di akhbar, ibu pelajar tersebut datang sehari selepas kejadian anaknya didenda merangkak. So dia datang ke sekolah, minta dan memaksa ustazah terbabit merangkak di hadapan anak-anak murid dia kerana menganggap perbuatan yang dilakukan oleh ustazah itu adalah biadab, sedangkan adalah untuk memberi pengajaran kepada muridnya. Seterusnya ulasannya, perbuatan ibu murid terbabit telah menjatuhkan maruah seorang guru di hadapan anak-anak muridnya. Sebagai pendidik, mereka ni selayaknya dihormati dan dijunjung tinggi. Sebab kerana dari gurulah murid belajar tentang sesuatu perkara yang baru. Sebab bukan semua benda murid belajar dari rumah. Ilmu menjadi lebih bermanfaat dan berkat jika kita jaga adab
dengan dan menghargai pendidik masa ni. Perbuatan ibu kepada anak murid tadi bukan hanya melanggar hak pribadi, malah juga profesion perguruan. Ibu bapa sepatutnya berperanan sebagai contoh kepada anak-anak, bukannya sebaliknya. Malah jika tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh anak di sekolah, seharusnya ibu bapa datang ke sekolah dengan cara yang baik, berunding dengan para guru, berbincang dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Bukannya datang dengan emosi amarah tanpa kawalan dan membuat masalah. Seterusnya, hasil kajian kumpulan kami berdasarkan gambar rajah ini, dapatlah kita rumuskan memartabatkan guru sebagai pendidik dipandang tinggi oleh semua masyarakat. Catapan ini menunjukkan 91 responden memberikan kerjasama dalam menjawab soalan yang dikemukakan oleh kami. Catapan 1 menunjukkan bahawa 97.8% menjawab ya dan hanya segelintir sahaja yang menjawab tidak berkaitan wajarkah guru disanjung tinggi. Manakala catapan 2 menunjukkan bahawa adakah wajar seorang guru memberikan hukuman kepada pelajar yang membuat kesalahan. Mempunyai 95.6% yang menyokong untuk guru memberikan hukuman setimpal jika dapati pelajar membuat kesalahan. Dalam hal ini dapatlah kita diklarifikasikan lagi jika pelajar membuat kesilapan, guru haruslah memberikan hukuman supaya dengan cara ini dapat memberi pengajaran kepada anak murid untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Memartabatkan profesion perguruan. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP, Kementerian Pendidikan Malaysia telah merancang agenda untuk memartabatkan profesion perguruan. Yang pertama, melahirkan guru berkualiti. KPM telah menaik taraf maktab perguruan kepada Institut Pendidikan Tinggi, Pendidikan Guru, di mana institusi ini melahirkan guru berkualiti, iaitu graduan ijazah seperti program khas pensiswazahan guru PKPG dan program ijazah muda perguruan PISMP, program berkembar perkhidmatan dan program bahasa-bahasa antarabangsa. Seterusnya ialah bidang latihan perguruan, pemantapan profesionalisme dalam aspek pedagogi, kurikulum, ICT. Dan yang ketiga, penambah baik penjawatan guru, perluasan kenaikan pangkat agar guru mampu melonjakkan diri dengan kerjaya yang disediakan. Strategi PIPP memantapkan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, mewujudkan kerjasama dengan APT tentang latihan perguruan. Yang kedua, memantapkan mekanisme unjuran guru. Dan yang terakhir, menambah baik sistem maklumat guru di mana pengurusan maklumat dan sistem pengkalan data yang mesra pelanggan dan efektif lagi memudahkan guru membuat pengurusan profil dan rekod data. Saja dari saya. Jadi di sini sedikit kesimpulan yang saya dapat buat berdasarkan perbincangan yang telah kita buat sebentar tadi. Berdasarkan kepada perbincangan mengenai kebebasan bersuara dan hak asasi manusia di Malaysia telah memperlihatkan satu bentuk konsep yang dibincangkan mengenainya masih menjadi kawalan atau mempunyai had. Jika dilihat pihak berkuasa perlulah mengawal hak kebebasan bersuara ini untuk mengelak masalah seperti masalah pergaduhan kaum yang boleh membangkitkan ataupun mengganggu ketenteraman awam. Seterusnya, kebebasan bersuara dan asasi merupakan satu keperluan awam yang perlu diberikan kepada masyarakat kini atas dasar masyarakat kini lebih berfikiran terbuka dan boleh menerima suatu perkara dengan berfikir dengan lebih mendalam.
Tapi dari satu elemen, tidak semua masyarakat boleh menerima satu perkara itu secara terbuka atas dasar kebebasan, seperti perkara-perkara yang berkaitan agama atau bangsa dan adat. Perkara ini sebaliknya boleh menjadi kepada perkara yang lebih merosakkan hubungan. Jadi perkara ini masih lagi perlu dikawal oleh pihak kerajaan supaya tidak berlaku masalah-masalah yang dapat memecah belahkan kaum. Tapi dalam beberapa keadaan mungkin sudah sampai masa keterusan kerajaan dalam memberikan kebebasan kepada perkara-perkara tertentu perlu dinilai kembali untuk diberikan kelonggaran. Jadi sampai sini saja pembentangan yang kami ingin sampaikan kepada semua. Sekian saja daripada kami satu kumpulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.